Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Pak Pelajar? Hari ini saya akan menjelaskan satu contoh menjawab soalan. Jadi kita lihat teknik menjawab soalan untuk semester 1, khususnya sejarah dunia. Pertama, kita kena faham dahulu soalan. Dalam soalan-soalan STPM, ada 4 perkara yang perlu kita faham. Pertama, dalam soalan dia mesti ada tugasannya. Contoh dalam soalan ini, bincangkan, itu adalah tugasannya. Yang kita nak membincangkan tentang apa? Itu adalah kehendak soalan. Jadi kita nak membincangkan, itu kita mengurai, menjelaskan tentang ketidakpuashatian rakyat terhadap struktur parlimen. Kita nak menjelaskan tentang itu, membincangkan tentang ketidakpuashatian rakyat Perancis terhadap struktur parlimen di Perancis. Itulah tempatnya, data tempatnya di Perancis. Dan bila? Pada tahun 1789. Jadi apabila kita kait dengan 1789, kita faham itu adalah revolusi Perancis 1789. Ini membawa kepada berlakunya revolusi Perancis 1789 disebabkan rakyat tidak puas hati terhadap struktur parlimen yang ada di Perancis. Apakah struktur parlimen di Perancis? Aset pertama, aset kedua dan juga aset ketiga. Ini seperti mana yang telah dijalankan sekejap sebelum abad ini dan pada sehinggalah tahun 1789. Di mana parlimen itu berfungsi melalui undian 3 badan parlimen tadi. Aset pertama, aset kedua, aset ketiga. Jadi teruskan bersama saya untuk memahami apakah yang sebenarnya dan bagaimana kita nak menjawab soalan ini supaya kita dapat menjawab, menepati kehendak soalan dengan tugasan yang betul, berlatar belakangkan masa dan tempat yang betul. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Dari segi pengenalan Pak Pelajar, bila kita menjawab soalan esei, pelajar kena faham bahawa pengenalan itu bukan isi. Kita tidak memberikan isi dalam pengenalan, tapi pengenalan ini lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan soalan tadi. Kita lihat soalan tadi, dia berkaitan dengan struktur parlimen. Satu perkara, ketidakpuashatian rakyat. Siapa? Perancis. Jadi kita bercerita tentang latar belakang rakyat Perancis. Kita bercerita tentang negara Perancis. Jadi kita bercerita tentang struktur parlimen di Perancis. Dan juga kita boleh ceritakan tentang tahun 1789. Apa yang berlaku pada tahun 1789. Soal contoh dalam pengenalan kita tak perlu panjang, mungkin 2 atau 3 ayat saja yang mengambil masa paling lama pun 3 minit saja. Sebab kita menjawab esei dalam masa 30 minit. Pastikan kita jawab dalam masa 30 minit saja untuk menjelaskan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan tadi. Jadi kita mula dengan pengenalan. Contoh, kelemahan struktur parlimen Perancis dikatakan menjadi salah satu punca merosotnya pengaruh pemerintahan beraja mutlak di negara berkenaan. Kelemahan struktur parlimen Perancis. Itu satu. Kedua, kita menyatakan bahawa tindakan raja yang menyebelahi golongan bangsawan dan padri akhirnya membawa kepada keruntuhan pemerintahan beraja mutlak di Perancis pada akhir abad ke-18. Ini semua berpunca daripada raja menguasai parlimen yang terdiri daripada golongan bangsawan dan juga padri. Kalau kita lihat, dan satu lagi kita boleh juga menceritakan tentang latar belakang negara Perancis ini, di mana asas organisasi peringkat tempatan dilaksanakan oleh Revolusi Perancis di bawah Undang-Undang 14 dan Undang-Undang 14 dan pada 22 Disember 1789, di mana Majlis Perlembagaan Nasional menetapkan pentadbiran komun dan juga jabatan ataupun sub-provinsi diperkenalkan. Itu berlaku selepas wujudnya kerajaan yang dipanggil kerajaan revolusi. Ini mungkin kita boleh lebih sedikit sebanyak tentang latar belakang. Jadi kita boleh tulis sebagai bentuk pengenalan, tetapi bukan isi, untuk menjelaskan sesuatu, pengenalan dalam soalan. Ini panjangnya lebih kurang 2 atau 3 ayat dan dia mengambil masa lebih kurang 3 minit sahaja. Praktikkan dan biasakan untuk membuat pengenalan. Okey pelajar, baru kita masuk isi. Peringkat yang kedua, selepas pengenalan, kita akan tulis isi.
Pengenalan isi. Isi yang pertama, perenggan kedua. Satu perenggan kita akan menjelaskan tentang isi ini, iaitu kelemahan struktur Parlimen Perancis. Sebab ini yang menimbulkan ketidakpuas hatian rakyat Perancis terhadap struktur Parlimen. Jadi kita akan jelaskan apa kelemahan struktur Parlimen itu. Mereka dibagikan kepada berdasarkan golongan masing-masing. Contoh, mengikut tradisi, ahli-ahli Parlimen diminta untuk mengemukakan senarai rungutan ataupun dikenali sebagai chair oleh pihak kerajaan. Di mana kalau kita lihat struktur Parlimen Perancis itu terdiri daripada 3 estet ataupun 3 blok. Yang pertama, estet pertama yang terdiri daripada golongan paderi, estet kedua yang terdiri daripada golongan bangsawan, dan estet yang ketiga itu golongan bourgeois dan juga petani. Itu rakyat biasa, golongan marhain. Okey, 3 peringkat yang itulah yang menjadi struktur Parlimen Perancis. Okey, jadi sebarang masalah yang dihadapi oleh estet pertama, estet kedua, estet ketiga itu mereka perlu nyatakan. Itu yang dipanggil cahaya. Setelah cahaya itu dicatatkan oleh ketiga-tiga pihak itu, mereka akan membincangkan isu-isu tersebut di dalam Parlimen ini. Jadi setelah mengetahui cahaya itu, pihak kerajaan akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan aduan tersebut, sama ada daripada estet pertama, estet kedua ataupun estet yang ketiga. Jadi biasanya estet pertama, rungutan daripada estet pertama dan kedua itu mengandungi tuntutan yang tidak sama, sebab golongan bangsawan sudah pasti dia akan membicarakan tentang memperjuangkan nasib golongan bangsawan. Golongan paderi pula dia akan membicara dan memperjuangkan nasib golongan paderi, dan rakyat siapa yang memperjuangkan kedudukan estet yang ketiga itu. Okey, itu masing-masing ada rungutan, masing-masing ada perkara ataupun isu yang ingin dibincangkan dalam Parlimen. Okey, ini menyebabkan Parlimen itu tidak stabil, dan itu menunjukkan kelemahan struktur Parlimen itu sendiri. Ini berdasarkan apa yang dibahaskan, dibincangkan dalam Parlimen. Okey, bila kita nak membahaskan tentang struktur Parlimen itu, ketidakpuasan hati berlaku kepada ketiga-tiga estet ini, iaitu estet pertama yang terdiri daripada golongan paderi, estet kedua terdiri daripada golongan bangsawan, dan estet ketiga terdiri daripada rakyat biasa, golongan bourgeois, golongan barhain, dan golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga estet ini mempunyai cahaya ataupun rungutan ataupun permasalahan mereka sendiri. Jadi estet pertama sudah pasti menuntut pengurangan hak istimewa golongan bangsawan, manakala estet kedua pula berusaha untuk mengurangkan hak istimewa golongan paderi. Jadi mereka masing-masing tidak mahu satu estet itu memberi kelebihan ke atas estet yang lain. Jadi isu ini tidak selesai. Ini menjadi pertikaian dalam Parlimen. Kalau kita nak faham Parlimen, apa tugasnya Parlimen pelajar? Parlimen berfungsi untuk menggubal undang-undang. Jadi sesuatu perubahan kepada undang-undang mesti melalui persetujuan Parlimen. Jadi isunya yang berlaku di sini, masing-masing ingin memperjuangkan hak dan kepentingan masing-masing, sama ada estet pertama, estet kedua dan juga estet ketiga. Jadi timbul masalah kat sini yang menyebabkan rakyat tidak puas hati, di mana peraturan mengundi di Parlimen adalah dengan mengikut estet, bukan secara undian individu. Walaupun estet pertama itu tidak ramai, lebih kurang 150 orang, estet kedua lebih kurang juga dalam 200 ataupun 300 orang, manakala estet ketiga itu paling ramai, mungkin 20, mewakili 25 juta orang, itu rakyat biasa. Jadi bila undi itu dipilih berdasarkan estet pertama satu undi, estet kedua satu undi, estet ketiga satu undi, maka itu tidak menggambarkan kepentingan hak rakyat seluruh warga negara Perancis itu dijamin dengan baik. Sebab sudah pasti kepentingan estet pertama dan estet kedua itu terjamin, sebab raja akan menyetujui sesuatu perubahan itu berdasarkan undi ini. Estet pertama, estet kedua akan mendapat 2 undi yang pasti akan menyokong raja. Manakala estet 3 1 undi saja. Jadi 2 lawan 1, sudah pasti estet ketiga tidak dapat tempat dalam proses perundangan. Itu yang menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat Perancis pada waktu itu, disebabkan oleh bagaimana proses mengundi di Parlimen itu dijalankan.
Jadi sekiranya estet pertama yang terdiri pada golongan padri dan estet kedua yang terdiri pada golongan bangsawan ini meluluskan sesuatu usul, bermakna estet ketiga yang terdiri pada rakyat biasa tiada kuasa untuk membantah usul tersebut. Jadi sebarang cukai yang dikenakan, sebarang perubahan yang diperuntukkan yang diluluskan, estet ketiga tidak boleh buat apa-apa. Ini sebab dia telah mendapat raja telah mendapat sokongan estet pertama dan estet kedua. Inilah yang menimbulkan ketidakpuashatian rakyat Perancis terhadap apa yang dikatakan sebagai struktur parlimen ataupun parlimen itu sendiri. Ini gagal berfungsi seperti mana yang dikehendaki, dan dari segi keadilan, kesamarataan ini dan pemuafakatan yang diperjuangkan oleh pemimpin revolusi selepas ini. Perkara ketiga yang menjadi ketidakpuashatian rakyat Perancis terhadap struktur parlimen berkaitan dengan peranan ketiga-tiga estet pertama, estet kedua dan estet ketiga ini. Di mana peranan ketiga-tiga estet ini menyerupai sebuah parlimen yang membenarkan perbincangan berkaitan hal-hal di daerah masing-masing. Daerah ataupun kawasan komun yang dikatakan komun itu tadi. Jadi parlimen yang pertama kalinya bersidang pada 5 Mei 1789 masih mengikut peraturan cara lama. Ini seperti mana yang dijalankan oleh rejim lama sejak beraja sebelum ini. Jadi semua upacara lama dikekalkan dan peraturan tersebut memberi keistimewaan kepada estet pertama dan estet kedua. Ini yang menjadikan estet ketiga tidak puas hati yang mewakili sebahagian besar penduduk Perancis. Jadi cara persidangan di parlimen ini digunakan dengan menggunakan cara lama, iaitu selepas membincangkan tentang satu usul yang dipanggil chair tadi, ahli-ahli dewan akan mengundi sama ada untuk menyokong ataupun membangkang usul tersebut. Keadaan ini tidak akan menyebelahi estet ketiga, kerana jika estet pertama dan estet kedua tidak menyokong, ini bermakna undian akan menjadi 1 melawan 2. Sudah pasti raja akan dapat kemenangan daripada usul yang dicadangkan. Raja Louis ke-14 misalnya membuat keputusan agar peraturan lama ini mesti diguna pakai. Dia tidak mahu perubahan. Jadi cara inilah yang digunakan dalam menguruskan parlimen ataupun struktur parlimen pada waktu itu. Namun estet ketiga mula menentang, mengingkari arahan raja ini, dan mereka menjemput ahli-ahli anggota estet pertama dan estet kedua untuk berunding dengan mereka. Oleh itu, estet ketiga juga menuntut supaya ketiga-tiga estet ini disatukan dan pengiraan undi adalah berdasarkan undi individu yang terdiri daripada seluruh anggota parlimen. Bukan undi berdasarkan estet, tetapi undi berdasarkan seluruh anggota parlimen yang mewakili daerah, komun ataupun tempat mereka tinggal. Mereka mewakili, wakil kepada kawasan. Ini kawasan-kawasan atau bandar-bandar utama yang memilih mereka untuk menjadi perwakilan dalam parlimen. Jadi itu tuntutan besar yang berlaku disebabkan rakyat tidak puas hati terhadap bagaimana peranan ketiga-tiga estet itu dilaksanakan dalam parlimen Perancis. Setelah perundingan ini dijalankan lebih kurang 2 minggu, kebanyakan anggota estet pertama dan estet kedua menolak cadangan untuk menggabungkan ketiga-tiga estet tersebut. Sebab estet pertama ini, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, mereka mendapat keistimewaan, kelebihan yang diberikan oleh raja. Itu juga estet yang kedua. Jadi sudah pasti mereka menolak untuk bersatu untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat ataupun warga Perancis. Jadi mereka yang tidak setuju nanti pada perjuangan revolusi ini akan berhijrah ke negara-negara Eropah yang lain yang kita panggil Emigrants. Ini kalau pelajar lihat balik nota-nota saya sebelum ini. Jadi ini yang menyebabkan ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap struktur parlimen. Ketidakpuashatian warga negara ataupun rakyat Perancis terhadap struktur parlimen seterusnya membawa kepada satu peristiwa penting pada 12 Jun 1789, di mana estet ketiga telah mengisytiharkan diri mereka sebagai Perhimpunan Kebangsaan ataupun National Assembly, atau juga dikenali sebagai Parlimen Negara. Jadi revolusi Perancis bermula dengan pengisytiharan estet ketiga sebagai Perhimpunan Kebangsaan. Walau bagaimanapun, apabila ahli-ahli perhimpunan kebangsaan bersama-sama pemimpin-pemimpin mereka menuju ke Dewan
Dewan Parlimen untuk mengumumkan ataupun melaksanakan perubahan kebangsaan ini. Mereka dapati pintu-pintu parlimen telah dikunci dan dikawal oleh tentera. Maksudnya raja tidak membenarkan usaha estet ketiga ini untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai National Assembly. Jadi kesan daripada ini, mereka telah berhimpun di gelanggang tenis dan mengangkat sumpah bahawa mereka tidak akan bersurai sehingga mereka menggubal perlembagaan British Perancis. Jadi situlah mereka menyatakan mereka menyokong, membuat tuntutan, menyatakan kesepakatan mereka untuk menyokong revolusi. Itu yang dikatakan sebagai sumpah padang tenis. Ini adalah satu tindakan yang penting kepada yang berlaku pada tahun 1789 disebabkan ketidakpuashatian estet ketiga yang mewakili rakyat biasa di Perancis terhadap usaha Raja Louis ke-14 untuk mengekalkan parlimen seperti yang ada, seperti sebelumnya, sebelum 1789. Ini menjadi sebab penting. Sebab yang keempat yang membawa kepada ketidakpuashatian rakyat biasa ataupun estet ketiga disebabkan mereka dihalang dan usaha mereka untuk mengembalikan, memperbarui satu parlimen itu, dengan mewujudkan satu parlimen yang negara yang baru yang dipanggil National Assembly. Ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap struktur parlimen membawa kepada satu peristiwa yang penting yang dipanggil Sumpah Padang Tenis. Ini kesan daripada ketidakpuashatian terhadap parlimen, terhadap struktur parlimen yang diperjuangkan oleh rejim lama yang diketuai oleh Raja Louis. Jadi apabila Raja Louis menghalang mereka untuk meneruskan persidangan parlimen di bangunan parlimen, maka mereka telah buat satu sumpah di padang tenis, di mana dalam sumpahan ini mereka memperjuangkan prinsip golongan estet ketiga, iaitu kelas menengah tadi, menjadi semakin jelas bahawa mereka menuntut persamaan, mereka menuntut keadilan supaya semua ini dapat dipraktikkan dan mereka diberikan keistimewaan kepada rakyat dari segi hak dan warisan atau warisan ini secara turun-temurun, bukan kelebihan hanya kepada pihak tertentu seperti estet pertama ataupun estet kedua. Mereka juga menginginkan hak individu, golongan yang berkemampuan dan berbakti, khasnya agar kelas pertengahan diberi perhatian yang sewajarnya. Selama ini mereka tidak mendapat tempat sebab yang berkuasa hanyalah estet pertama dan estet kedua. Namun walaupun golongan bangsawan istana dan ahli keluarga raja mahu mengagalkan perhimpunan kebangsaan ini dengan menubuhkan satu pasukan tentera di bawah pimpinan Marshal de Broglie. Jadi apabila mereka tidak mampu menghalang kehendak rakyat ini yang membawa kepada revolusi, serangan ke atas Bastilla dan sebagainya, maka mereka tidak dapat menghalang kehendak rakyat untuk menghapuskan sistem monarki, mengubah struktur parlimen itu yang dikuasai oleh raja. Malah sebahagian besar daripada tentera di Broglie ini turut menyertai perhimpunan kebangsaan. Ini sebab mereka tidak tertahan untuk menahan kemarahan semua golongan rakyat, lelaki, perempuan, wanita, orang tua, kanak-kanak yang telah menyeru Bastilla, menyerbu bangunan parlimen, menyatakan bantahan mereka dan sebagainya. Jadi ini membawa kepada revolusi berdasarkan pada sumpahan padang tenis ini kerana mereka tidak puas hati terhadap penguasaan raja berkuasa mutlak ke atas parlimen Perancis. Ini yang mereka mahukan, perubahan dan mereka menunjukkan ketidakpuashatian mereka terhadap rejim lama yang cuba untuk menguasai dan mengekalkan kuasanya melalui estet pertama dan juga estet yang kedua. Ketidakpuasan hatian penduduk Perancis terhadap struktur parlimen ini membawa kepada satu peristiwa besar pada 14 Julai 1789 di mana bangunan Bastille telah jatuh ke tangan pemberontak. Mereka telah keluar beramai-ramai di mana mereka menyerbu bangunan Bastille ini yang menempatkan tahanan politik seperti Voltaire dan Diderot. Mereka membebaskan mereka daripada tahanan politik yang dibuat oleh Raja Louis ke-14 dan tenteranya. Jadi kejatuhan bangunan ini memberi kepada golongan revolusi di kawasan bandar dan desa
kejatuhan Bastille juga tidak dilupakan oleh orang Perancis hingga hari ini. Malah mereka menjadikan hari ini atau proses ini sebagai hari kebangsaan Perancis yang dirayakan pada 14 Julai setiap tahun sempena mengatai peristiwa kebangkitan rakyat yang menyerbu bangunan Bastille ini untuk membebaskan tahanan-tahanan politik yang dibuat oleh rejim lama. Jadi perhimpunan kebangsaan berjaya menghapuskan sistem feudal, sistem perhambaan dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh golongan-golongan feudal seperti gereja dan juga golongan bangsawan. Monopoli golongan bangsawan dihapuskan tanpa pasan. Seterusnya cukai yang diberikan adalah sama untuk semua golongan. Ini tidak membezakan antara golongan padri, golongan bangsawan ataupun rakyat biasa. Jadi mereka juga telah memutuskan untuk menghapuskan buruh paksa. Semua hak istimewa gereja juga telah ditarik balik. Ini adalah peristiwa penting. Ini kesan daripada ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap penguasaan parlimen oleh raja berkuasa mutlak di Perancis. Lanjutan daripada ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap struktur parlimen ini telah membawa lagi satu peristiwa besar pada hari Ogos, yang dikenali sebagai peristiwa hari Ogos, yang mengesahkan penghapusan masyarakat feudal di Perancis yang diamalkan sejak turun-temurun, di mana ahli parlimen dengan sendirinya memasukkan sendiri hak-hak istimewa feudal mereka. Satu dekri ataupun undang-undang telah dikeluarkan yang menandakan bahawa seluruh pemerintahan feudal telah dihapuskan. Jadi golongan feudal lain yang berlomba-lomba untuk menyerahkan hak-hak mereka, dan pada masa yang sama golongan padri memberi kutipan cukai gereja dan hak-hak gereja untuk diberikan kepada kerajaan revolusi. Maka seterusnya mereka telah memperjuangkan kebebasan memiliki harta benda, perlindungan dan menentang sebarang bentuk penindasan. Ini disebabkan oleh ketidakpuashatian rakyat tadi terhadap penguasaan raja berkuasa mutlak terhadap struktur parlimen. Jadi pada 26 Ogos 1789, Parlimen Perancis telah meluluskan peristiharan hak-hak manusia dan warga negara. Jadi peristiharan ini sangat penting. Dia telah mengiktiraf semua manusia dilahirkan kekal bebas dan mempunyai hak yang sama, dan perbezaan hanya boleh diwujudkan berdasarkan kemanfaatan umum. Jadi semua warga negara Perancis mendapat keadilan, mendapat hak yang sama, mendapat di atas berdasarkan kepada kemuafakatan. Itulah yang menjadi cokan kata revolusi, persamaan, keadilan dan juga pemuafakatan. Ini yang mereka tuntut setelah mereka menyatakan ketidakpuashatian mereka terhadap penguasaan raja berkuasa mutlak ke atas parlimen. Ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap struktur parlimen di Perancis ini juga telah membawa satu lagi perkara penting, iaitu pada Julai 1790 perlembagaan sivil gereja telah diluluskan. Melalui perlembagaan ini, golongan padri akan dipilih oleh rakyat dan diberikan gaji. Di mana golongan padri dikehendaki mengangkat sumpah taat setia kepada perlembagaan awam. Jadi menjelang tahun 1791, Majlis Perhimpunan Kebangsaan telah menyiapkan satu perlembagaan baru yang ditandatangani oleh Raja Louis ke-14. Berdasarkan kepada idea Montesquieu melalui teori pengasingan kuasa ataupun doktrin pengasingan kuasa, di mana kerajaan dibagi kepada 3 badan utama, iaitu badan legislatif, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan judisiari. Ini badan kehakiman. Jadi pemerintahan raja berperlembagaan berlangsung selama setahun. Kemudian sistem pemerintahan Perancis bertukar menjadi republik apabila Raja Louis ke-14 dan isterinya Marie Antoinette dipancung menggunakan gilotin oleh puak-puak yang menyokong parlimen ataupun revolusi. Jadi selepas kematian Robespierre pada Julai 1794, maka berakhirlah zaman pemerintahan ganas di Perancis di semasa era revolusi. Inilah kesan daripada ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap penguasaan raja berkuasa mutlak ke atas parlimen Perancis. Jadi semua perubahan-perubahan ini berlaku dan mereka menuntut perubahan
melalui Revolusi 1789. Jadi setiap isi yang kita bincangkan, untuk kita kaitkan dengan persoalan ataupun kehendak soalan itu, kita mesti huraikan sedalam yang mungkin para pelajar. Daripada fakta, dan dia ada huraian, ada contoh, dan ada huraian lanjutan yang boleh kita detailkan, boleh kita menjelaskan tentang fakta yang kita kemukakan. Itu semua memberi satu reasoning. Ini kita membuat kakulan yang baik untuk terhadap sesuatu isi yang kita bincangkan. Walaupun kita ada 8 isi, kita hanya menjawab dalam masa 30 minit sahaja pelajar. Bukan jumlah isi yang perlu kita berikan, tetapi kedalaman isi itu yang perlu kita berikan. Dalam masa 30 minit mungkin berapa banyak isi yang kita boleh tuliskan. Tak semestinya 8, mungkin 3 ataupun 4 isi sudah mencukupi untuk menjawab soalan ini dalam masa 30 minit. Yang penting isi itu mesti mendalam. Sebab dia, bila kita menjawab satu esei, markah kita adalah berdasarkan kepada markah berdasarkan pengetahuan. Apakah pengetahuan kita itu berkaitan dengan keadaan soalan, dan pengetahuan itu mesti dijelaskan, iaitu kita membuat takulan atau memberi reasoning kepada fakta yang kita beri sebagai pengetahuan tadi. Dan setiap isi pengenalan tadi, isi ini kita mesti gabungkan dalam satu format esei yang kita panggil komunikasi. Mesti ada komunikasi yang baik dari segi laras bahasa, kesinambungan isi itu diperjelaskan satu dengan satu untuk menjelaskan kehendak soalan. Itu dipanggil aspek komunikasi. 8 markah untuk pengetahuan, 6 markah untuk takulan, 6 markah lagi untuk komunikasi, dan dia memberi 20 markah setiap soalan. Ini 8 isi yang saya nyatakan dalam menjawab soalan ini. Dan selepas ini kita akan melihat penutup ataupun kesimpulan kepada soalan ini. Bahagian yang akhir, bila kita menjawab soalan esei STPM Pak Pelajar, kita mesti akhirkan esei kita itu dengan membuat apa yang dipanggil penutup. Dalam penutup ini kita boleh beri 2 benda. Satu, kita ambil mana-mana isi. Saya beri 8 isi tadi, kita ambil mana-mana isi untuk kita kaitkan dengan soalan. Itu ketidakpuashatian penduduk Perancis terhadap Parlimen Perancis pada tahun 1789. Itu semasa revolusi. Yang kedua, kita jelaskan apa yang berlaku selepas itu. Kita boleh beri isi ini. Saya rasa itu sudah mencukupi. Sebab penutup ini tak perlu panjang sangat. Kita hanya beri penutup ini lebih kurang dalam masa 2 minit. Pengenalan 3 minit. Isi yang paling penting 25 minit. Dan yang ketiga, penutup 2 minit saja. Jadi cukup 30 minit kita menjawab sesuatu soalan esei untuk peringkat STPM. Penutup contoh saya berikan di sini. Pertama, penindasan yang dialami sekian lama oleh golongan rakyat menyebabkan mereka bangkit menentang ketidakadilan yang wujud disebabkan suara mereka tidak didengar di parlimen. Itu yang menyebabkan mereka tidak puas hati. Kedua, pembagian parlimen juga yang mengikut blok akhirnya dimangsuhkan, dan hanya tinggal satu blok saja yang mewakili semua golongan masyarakat Perancis. Tidak ada blok 1, blok 2, blok 3. Sekarang hanya ada satu blok yang mewakili parlimen Perancis. Ini yang dipanggil National Assembly. Jadi keadaan ini yang tidak stabil ini berlanjutan sehinggalah munculnya. Ini berlaku selepas revolusi ini. Sekejap, setahun saja kerajaan Raja Berperlembagaan. Kemudian apabila Raja Louis tak isinya dipancung menggunakan gilotin, maka diperintah oleh kerajaan Republik yang juga gagal mewujudkan kestabilan. Ini membawa kepada munculnya Napoleon Bonaparte yang mengambil alih kuasa pemerintah di Perancis pada penghujung tahun 1799. Itulah kesimpulan yang boleh kita tutup esei kita ini untuk yang ketiga, ataupun fakta yang ketiga yang boleh kita berikan. Dalam masa 2 minit saja, tak perlu panjang untuk menulis sesuatu penutup. Penting, satu isi kita ambil mana-mana, dan satu lagi apa yang berlaku selepas itu. Jadi teruskan bersama saya pelajar untuk menguasai teknik-teknik menjawab, bagaimana menjawab esei yang baik, dan bagaimana untuk kita memahami sesuatu tajuk ataupun persoalan. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Semoga anda terus berjaya dalam sijil STPM ataupun sijil tinggi persekolahan Malaysia. Bye. Terima kasih.